mungkin saya akan buat sedikit survey lah. Macam mana kita nak proceed to next class. Kamu nak ulang kaji part mana dulu ya. Okay. So, for this, I need to access also the student punya deck. Kejap ya. Sebab ada yang tanya lagi dia tak berapa faham part ni, mungkin sebab masa tu saya kurang lukis-lukis. So hari ni saya cuba guna approach ada lukis-lukis. So hopefully it help you to understand better lah. Okay. So sebelum ni kita ada discuss mengenai variation and then causes of variation. Satu ialah variation disebabkan oleh proses-proses yang berlaku semasa meiosis, macam sebab crossing over ke atau sebab sebab crossing over atau sebab random assortment semasa metaphase 1 atau where is it? Allahu Akbar kat sini punya. Okay, lepas tu juga disebabkan oleh random fertilization between different gametes kan. So itu yang natural lah, variation yang natural. Ada juga variation yang disebabkan oleh mutation. Sebagai contoh exposure to chemical agents macam benzene atau exposure to physical agents macam gamma ray, x-ray dan pelbagai jenis radiation lah. So the exposure towards mutation agent atau mutagen tu menyebabkan mutasi berlaku. So previously sebelum base mutation ni kita discuss pasal chromosomal mutation, di mana ada mutation tu menyebabkan bilangan kromosom berubah jadi lebih banyak atau lebih sikit. Ada juga mutation tu menyebabkan kromosom jadi lagi panjang, lagi pendek atau kromosom tu berpindah tempat. Sebahagian daripada kromosom tu berpindah tempat bersama dengan kromosom lain ataupun ada bahagian kromosom tu dia terbalik kan, dia rotate jadi susunan gene pada kromosom tu dah jadi lain. Okey, yang ditanya bila saya tengok dekat reflection ialah part ni mutation yang disebabkan oleh sama ada base substitution, base deletion atau base insertion. So bila kita tengok pada gambar ni, okay, saya nak pakai color apa ya yang yang nampak? Color brown kot. Okey. Okay, so for example kita tengok base substitution ya. Okay, untuk base substitution, okay, base tu benda apa? Base tu ialah huruf-huruf yang kita nampak kat sini. Okay, semua ni adalah base. Nitrogenous base. Masa kita belajar DNA terdiri daripada nukleotide. Dalam nukleotide ada kumpulan fosfat group, ada sugar dan ada nitrogenous base. Nitrogenous base ada 4 jenis. Adenin, thymine, cytosine and guanine. Sebab itulah anak-anak nampak dekat situ ada 4 huruf saja iaitu A, D, C dan G. Okey. Itu asas dia lah. Asas ni kita belajar masa kita form 4 hari tu. Sekarang ni, okay, kita tengok dekat sini ya. Kalau anak perasan dekat sini, okay. Susunan base dekat kawasan ni, okay, susunan base dekat kawasan ni ialah CTT, CCG. Okay, CTT, CCG. Okey, jadi kita betul. The base ni basically macam kita punya alphabet lah. Different combination of our alphabet
menghasilkan perkataan yang berbeza-beza kan. So different combination of nitrogenous base menghasilkan atau membawa kod untuk amino acid yang berbeza-beza. For example bila kita punya nitrogenous base ni dibaca, cara baca dia ialah kita baca bertiga-tiga. Okay, for example dekat sini CTT. So CTT, kodon CTT atau quote unquote perkataan yang dimaksudkan dengan CTT tu membawa kod untuk asid amino jenis GLU. Okey. Kalau dia punya kod ialah CCG, amino acid yang akan dibaca, maksudnya maklumat kalau kod untuk CCG tu, itu kod untuk asid amino PRO ni, pro. Okey, sekejap Okey, so alright, sekejap ada error pula saya punya laptop ni. Okey, okey so saya ulang balik Um, bila kita baca nitrogenous base pada DNA ni, okey, kita akan baca bertiga-tiga. 3 huruf, 3 base adalah kod untuk satu acid amino. For example, CTT is the code for glutamate amino acid. Okey, GLU tu adalah glutamate. Manakala the code CCG itu adalah kod untuk asid amino jenis proline dan sebagainya lah. So sekiranya salah satu base ini diubah, kalau kita tengok kat sini base substitution kan, sepatutnya CTT sekarang dia dah tukar jadi CGT. So bila berubah jadi CGT, CGT is a code for the amino acid asparagine. Aspartate. So kalau kita nak buat red blood cell, dia punya sequence of amino acid sepatutnya glutamate, proline dan seterusnya lah. Tetapi disebabkan berlaku base insertion, instead of glutamate dulu, dia punya sequence start dengan aspartate and then followed by proline. So the sequence of amino acid has changed, therefore the shape of protein yang terbentuk daripada sequence acid amino berbeza ni sudah tidak sama dengan red blood cell yang asal. Sebab itulah rupa red blood cell yang dah berubah salah satu amino acid sequence ni, rupa dia sudah tak biconcave tapi rupa dia adalah bentuk sabit, sickle cell. Itu yang kita panggil sickle cell anemia ya. Kejap ya. Mungkin ada yang tak berapa nampak dia punya relationship. Mungkin saya kena recall jauh sikit. Kejap ya. Okey, semasa kita belajar production of extracellular enzyme, kita belajar the genetic information inside the DNA. Katalah genetic information sekarang ialah cara-cara nak buat red blood cell. Okey, ini adalah yang sekejap ya. Okay, so bahagian yang sedang dibaca kat sini, the whole thing here adalah the sequence untuk cara-cara buat red blood cell. So the whole sequence is copied, okay, semua sequence ni di-copy dan nama proses untuk copy tu adalah transcription. Ini kita belajar dalam chapter form 4 ya. So bila sequence tu disalin,
dalam proses transcription, yang terhasil lepas tu adalah mRNA. So mRNA atau sorry, pakai teks lah. mRNA atau nama lain dia adalah messenger RNA. Messenger RNA ni pergi ke ribosom dan sequence of acid amino yang kita nampak ni, yang ni kan, inilah yang terhasil di ribosom. Ribosom akan baca RNA yang datang dari nukleus ni, dia baca sequence. Okay, the first sequence ialah CTT. Okay, I will get glutamate as the first amino acid. Okay, sequence yang kedua ialah CCG. Okay, kena ambil proline pula second. And then sequence yang ketiga ialah GAA. Okay, GAA tu adalah untuk amino acid jenis phenylalanine for example. So, kita nampak satu susunan amino acid yang panjang tu, itu adalah sequence yang keluar daripada ribosom. Lepas tu kita dah belajar sebelum ni, lepas dah terhasil dari ribosom, protein yang rantai panjang ni, long chain protein ni pergi ke Golgi apparatus untuk diubah suai kepada protein yang bentuk spesifik. Sama ada nak jadi enzim ke, nak jadi hormon ke, atau dalam kes kita ni nak jadi red blood cell lah. Okay, nak jadi komponen dalam red blood cell for example. So, apabila salah satu sequence itu berubah, sepatutnya CTT sekarang dah jadi CGT, maka the code means differently. Sekarang the code sudah membawa maksud yang berbeza, menyebabkan bila ribosom baca, dia ambil asid amino lain untuk membina protein rantai panjang tadi. Disebabkan hanya satu asid amino saja berubah, dia tak adalah sampai berubah jadi protein yang no longer functional. Tapi it is partly functional because the shape is no longer biconcave, tapi shape dia adalah bentuk sabit atau sickle cell sebab one of the amino acid has been changed. Different amino acid is synthesized atau connected membentuk protein yang berbeza. Kisah yang sama kalau kita tengok dekat base insertion lah. Okay, bila ada base insertion dekat sini, okay, asalnya ialah kod dia adalah TTC lepas tu CGG kan? Okay, dekat sini ya, TTC lepas tu CGG. Sekarang ni insert pula dekat situ, instead of CGG, dia dah jadi CGA kat sini. So, bila dah jadi CGA kat sini, sequence dah bertambah, tapi sequence dah bertambah, jadi instead of CGG, sekarang dah jadi CGA. G yang sedia ada tadi tu dah tertolak ke kiri membentuk kod yang lain pula. So disebabkan perubahan ini, dua asid amino sudah bertukar. So contoh penyakit dia ialah cystic fibrosis. Manakala base deletion pula sepatutnya dia punya kod ialah TTC kemudian CGG. Tapi satu G dah keluar kat sini daripada sequence ni menyebabkan menyebabkan dia punya kod dah jadi dia dah jadi slightly different lah sebab tadi dia start dengan TT kan. So TTC kat sini sepatutnya dia CGG, sekarang dia dah jadi CGA. So dua sequence sudah berubah dekat sini lah sebabkan dah jadi anjak ke semakin pembacaan kod tu beranjak macam tu. Itu isu dia. Bila berlaku base mutation, dia boleh menyebabkan kod beranjak disebabkan bertambah atau berkurang nitrogenous base, atau kod tu bilangan sama, nitrogenous base tu bilangan dia sama tapi it brings out different meaning since the nitrogenous base is no longer the same.
Okey, untuk yang bertanya soalan ini last week, adakah saya menjawab soalan kamu atau ada nak tanya lagi? Cikgu, Ya? kan yang ditambah, ditukar semua tu kan yang dekat atas kan? Mhm. Kenapa dekat bawah pun tukar? Sebab kita tak belajar dekat level kita ya. Tapi bila kita belajar dekat nucleic acid tu kan, saya rasa saya tak perasan dalam buku teks, saya rasa dalam buku teks ada. C pada baris atas, kalau kejap ya, saya padam dulu. Pada baris atas, bila baris atas tu adalah C, the opposite partner ialah G. T akan sentiasa partner dengan A. Kejap. Mana saya letak tadi ya? Kejap ni. Okay, saya murnikan balik. Okay. So, kita punya DNA kan exist in pairs kan? So, kita tengok yang dekat base insertion ya. Okay. Macam saya sebut tadi, T akan sentiasa partner dengan A, C akan sentiasa partner dengan G. So, bila berlaku base insertion, okay, tadi sepatutnya dekat sini G, sekarang dekat situ A. So, bila A yang masuk dekat situ, jadi partner dia pun berubah lah. Okey, kenapa dekat sini partner dia U? Sebab sorry. Sebab yang ini adalah RNA. Allah Akbar. Okey ya. Okey, kejap. Saya padam dulu kejap. Allah Akbar kejap ya. Okey ya. Alright. Okey ya. I think I understand why ada confusion. Okey. Ini DNA. Okey. Yang ini adalah mRNA. Okey, terbalik pula. mRNA. Okey. So, mRNA dia copy maklumat daripada DNA. Bila dia copy, dia bukan macam nak kata apa ya? Dia bukan macam mesin photostat. Kalau huruf kod dia ialah C, dia pun salin C juga. Tak ya. Dia akan salin apakah partner yang complement atau pairing untuk kod tersebut. Iaitu contohnya dekat DNA dia punya kod ialah C. Okey. Tapi salinan dekat mRNA ialah A. Sebab C sentiasa partner dengan A. C partner dengan G. T partner dengan A. Untuk mRNA, last year kita belajar, last year kita belajar dalam mRNA, dia tak ada base T, timing. Tapi instead of A partner dengan T dalam mRNA, A partner dengan U dalam RNA. U ni adalah uracil. Jadi dalam DNA, dia punya base dia sama ada A, T, C atau G. Di mana A akan partner dengan T, C akan partner dengan G. Tetapi dalam mRNA, dia punya base adalah A, U, C dengan G. Di mana A akan partner dengan U, C akan tetap partner dengan G. So, inilah cara mRNA buat copy. Apa base yang complement dengan kod yang ada dekat DNA. Itu yang dia salin. So dekat DNA adalah C, salinan pada mRNA adalah G. Kod dia adalah T, salinan pada mRNA ialah A misalnya, dan seterusnya lah. So bila sampai dekat yang ini adalah proses yang berlaku dekat ribosom. Okey.
proses dia kita panggil sebagai proses translation sebab when ribosome translate the information from the mRNA, yang mRNA baca, yang mRNA interpret daripada apa yang mRNA bawa tu ialah ini. mRNA baca ialah ini. Okey, sebab itu istilah dia translation. Translating the information carried by the mRNA. Sebab mRNA bawa complementary code. Dia bukan bawa exact sequence. Kejap. Saya cuba simplifykan perbincangan ini. Tapi struggle juga sebab ini bukan level sukatan kita kan. So, adakah saya menjawab soalan? Kalau tak, saya cuba plan gambar lain dulu. Nanti saya kena discuss, bagi explain next week. Faham dah, maksudnya diorang come in pair lah kan? Base tu yes. Tapi cuma kita kena faham dekat RNA tu apa nak kata, dekat RNA tu dia tak ada T, dia ganti dengan U. Macam itulah. Okay. Saya pun heran bila dalam silibus baru ni dia tak ajar betul-betul pasal transcription and translation. I think it's a missed opportunity. Tapi tak apa. Kita ada kita ada soalan aplikasi untuk variation ni yang kita belum try lagi ya sebenarnya. Okay, this one. Okay, so this particular figure shows the characteristic of a syndrome due to a chromosomal mutation lah. Ada beberapa ciri dekat sini dan jantina dia perempuan. So can you explain the cause of this syndrome? Apakah jenis mutation yang berlaku dekat sini, and bagi nama, and then you can work towards berlaku dekat fasa mana, melibatkan kromosom mana dan sebagainya ya. Sebab tu markah ada 5. Boleh cuba dulu. Okay, apakah nama keadaan, kejap nama penyakit pun boleh, nama keadaan yang menyebabkan sindrom ini pun boleh. Okay, ada 2 naming kat sini. Okay, good. Nama dia Turner Syndrome. Good. Boleh. Saya mencari satu istilah dekat sini. Sebab kamu memang sebut missing chromosome tu kan. Cuma ada satu proses yang kita boleh bagi nama kat situ ya. Tapi explanation yang setakat ni saya baca ni okey, tak ada masalah.
Okay, good. Alright. Turner syndrome satu. Nombor dua, kejap ya. Bagi tahu ini adalah sejenis kromosomal mutation, tak dapat markah sebab telah diberikan dalam soalan. Sebut Turner syndrome dapat markah. Lepas tu kita kena explain faktor yang menyebabkan penyakit ini ya. Kenapa? Yes, that is good. Okay, so nama dia Turner syndrome. Okay, antara perkara-perkara yang kita boleh gunakan untuk explain ialah berlaku disebabkan apa? Disebabkan it is caused by non-disjunction of sex chromosome atau chromosome number 23 during the formation of gamete. Atau during meiosis atau during oogenesis and spermatogenesis boleh. Okay, during formation of gamete pun boleh. Okay, so non-disjunction of chromosome ni berlaku masa bila? Masa kita sebut tadi kita hanya sebut during meiosis atau oogenesis atau spermatogenesis kan? Pada fasa bila? Metaphase ke, prophase ke, anaphase ke, telophase ke, boleh sebutlah yang tu. Okey. Lepas tu barulah kita bagi tahu menghasilkan gamet yang macam mana. Sebab saya perasan each one of you tulis genotype untuk the adult. Tapi genotype untuk gamet pun kita boleh tulis untuk menunjukkan apa tu non-disjunction of chromosome tu kesan dia ialah pada gamet. Okay. Salah. This one. Sekejap ya, saya nak kecilkan sikit supaya naik atas. Alright. So, sebab dia suruh terangkan faktor, so basically kita kena terangkan proses non-disjunction of chromosome tu lah. Sebab punca berlaku kekurangan kromosom ni adalah disebabkan oleh non-disjunction of chromosome ya. So nama penyakit ni ialah Turner syndrome, satu. Nombor dua, caused by non-disjunction of chromosome during meiosis, during betul. During meiosis atau during spermatogenesis atau during oogenesis atau during formation of gamete. Itu semua adalah setara ya. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, non-disjunction ni berlaku masa bila? Prophase ke, metaphase ke, anaphase ke, telophase. For example ya. Anaphase 1. Yes, anaphase 1. Sekejap. Okay, good. Saya nampak tu ada tulis. Alisa ada tulis. Okay, anaphase 1. Tak apa ya, ada banyak lagi point yang kita boleh letak. Okay, jangan risau. Apa tadi? Berlaku semasa anaphase 1. Lepas tu nama kromosom yang tak disjunction tu. If you mention non-disjunction of sex chromosome atau non-disjunction of chromosome 23, itu pun boleh dapat markah sebab melibat kamu mention yang tak disjunction tu adalah kromosom mana satu. Good. Okay, and then number 5, bila dia dah non-disjunction, apakah genotype gamet yang terhasil? 22 tambah 22 kromosom sahaja kan? Atau nak tulis N tolak 1 pun boleh ya? Sorry, terberhenti kejap sebab saya tengah baca kamu punya submission ni. Okay, kita bagi tahu gamet yang terhasil ada N tolak 1 atau mempunyai 22 kromosom. Okay, when this abnormal gamete fertilize with a normal gamete, it will produce, itu point number 5. Point number 6, it will produce a zygote with 44 plus XO kromosom. Betul. Okey, yang kamu tulis 44 tambah XO tu betul ya. Itu adalah individu yang terhasil lah bila fertilize with normal gamete. Okey. So dan kamu bagi tahu dia membentuk female. Boleh menghasilkan female. Okay. So ada around 8 points kat situ.
Mana-mana 5 daripada 8 tu lah 1, 2, 3, 4. Okay, 4, 5, 6. Alright, Izamani dapat dah full mark. 1, 2, 3, 4. Okay, Irdina pun. Dia padam pula. Habis ayat tu ya. Okay, nanti saya tengok balik. Alia. 1, 2, 3. Okay, Alia careful. Bukan deletion of X chromosome. Tapi non-disjunction of chromosome ya. Bukan deletion ya. Non-disjunction ya. Okay, deletion of a non-disjunction of chromosome during meiosis 1. Specifically dekat mana? Dekat anaphase ke, metaphase ke dan sebagainya lah. 1, 2. Okay, Azra bagi simptom ya. Okay, kalau simptom, sekejap ya. I will have to check. Oh, boleh. Kita, sekejap. Okay, boleh ya sebab simptom yang kamu nyatakan tu slightly different compared to the diagram, the figure, boleh lah. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup? Azra punya cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Alisa punya cukup. Hmm. Okay, untuk Aina Camelia, sebab kamu tulis spermatogenesis saja kan, dia kena sebut dua-dua, spermatogenesis atau oogenesis. Atau kalau nak pendek kan, kamu sebut je during meiosis. Habis cerita. Okay. Saya faham sebab nak kata during formation of gamete kan. Kalau kita sebut during meiosis pun betul sebab memang fungsi meiosis tu nak hasilkan gamet. Okay. Tapi yang kamu tulis asal tu boleh. Cuma kalau sebab kamu tulis spermatogenesis saja kan takut macam ya Allah saya tak show response. Takut macam tak dapat tak lengkap. Okay, yang lain okay, full mark. Alright, full juga. 1, 2, 3. Alright. Nurin pun dapat. Adriana. Alright, dapat 5 marks. Good job everyone. Okay. Sekejap ya. Okay, last question regarding mutation. So mutation can occur in somatic cells and gametes to produce variation in population. So can you explain the difference between mutation of somatic cells and gamete cells? Juga boleh include example kita boleh explain difference ni, boleh juga masukkan example as a point, tak ada masalah.
Okey. Boleh. Okey, apa seperti yang Idina bagi tu dia nyatakan contoh apa somatic cells seperti okey, boleh. Okey, mutation in gamete involve germ cell. Uish, canggih juga ni sebut germ cell eh. Uh, apa sebut gamete pun boleh ya, tak ada masalah. Okey. Dari segi boleh inherit atau tak inherit, okey, untuk mutation dekat somatic cell tidak boleh inherited lah. Seperti macam apa mutation of the skin causing skin cancer misalnya kan. Dia disebabkan oleh mutation apa exposure to the UV ray, jadi occurs at the skin, so it cannot be inherited. Tetapi kalau mutation tu berlaku dekat gamete, macam kita tengok pasal Turner syndrome tadi, boleh diwariskan. Okay, kenapa? Kita boleh explain further on that. Kenapa boleh inherited, tak boleh inherited pula kan? Pun boleh ya. Mungkin sebab untuk somatic cells they are not involved with fertilization, tetapi gamete they involved with fertilization. Okay, itu explanation kita boleh ceritalah. Okay, nombor 1 bagi contoh boleh, contoh sel yang terlibat. Nombor 2 bagi tahu ciri dia, boleh inherit tak boleh inherit. And then ketiga kita explain further. Kita kata tak boleh inherit sebab somatic cell is not involved with fertilization. Tapi gamete involved with fertilization to produce a new individual kan. Cikgu, Ya saya. kalau color blindness tu boleh kira as mutation ke? Kejap color blindness. Sekejap saya check. Yes, betul. Dia adalah sejenis mutation yang sama macam sickle cell. Sickle cell apa ya? Sickle cell tadi mutation jenis ni base Substitution. base substitution. Sebab saya duk ingat point mutation, Allah Akbar. Base substitution, yes. Betul-betul. Tapi nak kata apa ya, it occurs in the first generation lah. Lepas tu maknanya macam kalau nak kata apa ya, orang tu memang the whole family keturunan sebelum-sebelumnya ni langsung tak pernah ada colour blindness, tapi tiba-tiba dia develop colour blindness. Most likely sebab dalam diri dia ada mutation lah. Tapi kalau dalam keturunan dia mungkin dari generasi datuk dia and above, ada orang yang colour blind, most likely dia inherit lah. Okay. So yelah, banyak disease ni it started off with a mutation kan, betul juga. That is a good idea ya.
So apa tadi kita sambung tadi kita sebut pasal saya perasan ada yang tulis pasal disebabkan nak kata apa ya saya perasan disebut only that individual only. Kejap mana dia sebut okey. Macam jawapan Alisa ni dia sambungan daripada kita cakap apa tadi kita sebut somatic mutation in the somatic cell cannot be inherited. Mutation in gamete cells can be inherited. Lepas tu dia punya elaboration dia, therefore the disorder atau the disease is only present in that particular individual only and it's not passed down to the next generation. Okay, that is good. Okay, that is a good explanation also ya. So contoh untuk disease yang berkaitan dengan somatic cell adalah seperti skin cancer. Kalau untuk yang berkaitan dengan gamet, apa-apa pun boleh lah, semua penyakit yang diwarisi tu boleh. Thalassemia, sickle cell, color blindness and so on and so forth ya. Alright, so kita dah habis variation dan rentetan daripada variation. Yes Azra. Cikgu nak tanya macam mana nak tahu the disease is caused by chromosomal aberration ataupun non-disjunction tu? Kalau numbers, disjunction. Kalau mutation tu disebabkan oleh bilangan kromosom bertambah atau berkurang, itu adalah non-disjunction. Lain daripada itu adalah aberration. Adakah saya menjawab soalan? Maksudnya non-disjunction berkaitan dengan number of chromosome. Betul tu. Kalau yang chromosomal aberration tu tukar base. Tukar base. Tukar base tu adalah itu adalah ni. Tengok ni. Mutasi gene mutation. Gene mutation. Kalau chromosomal aberration yang ni kejap. Mana gambar dia? Cing. I think I have the picture. This one. Alright. So kalau dekat sebelah kiri tu kan yang under numerical chromosomal instability tu, ini semua adalah sebelah kiri tu disebabkan oleh non-disjunction lah. Okay, dalam level kita kata disebabkan oleh non-disjunction of chromosome. Yang ada deletion, duplication tu dia tidak melibatkan bertambah atau berkurang bilangan kromosom. Tetapi kromosom tu jadi makin panjang, makin pendek atau ada bahagian dia yang ada yang lengan atau chromosomal arm tu dia jadi terbalik macam inversion tu kan. Dan ada yang a part of it some translocated. So untuk translocation ni dia tak sama dengan crossing over sebab crossing over dia mestilah berlaku antara pasangan kromosom yang sama. Katalah antara kromosom 1 dengan pasangan kalau kita tengok kat situ kan, kromosom yellow, katalah kromosom warna kuning tu, kromosom yellow is the first pair, kromosom biru tu is the second pair, kromosom hijau tu is the third pair. So crossing over occurs between kromosom within the same pair. Tapi pada translocation tu kita tengok a part of chromosome pair 1 bertukar dengan kromosom pair number 2. So this is considered as mutation sebab jenis maklumat genetik yang dibawa oleh kromosom 1 tak sama dengan kromosom 2. For example, katalah kromosom 1 membawa maklumat bentuk mata, kromosom 2 bentuk rambut. Dah jadi dah jadi pertukaran maklumat yang tidak setara dekat situ ya. Macam itulah. Okay, adakah saya menjawab soalan? Ada lagi nak tanya? Cikgu, Ya. kalau macam Turner syndrome tu kan, dia kan chromosomal mutation. Tapi kenapa dia punya macam simptom, dia punya efek tu dekat leher and then dekat like somatic cells yang lain?
Because the lack of kejap ya. Uh, I kejap pemikiran saya yang first ialah disebabkan oleh kekurangan estrogen. Tapi saya kena check balik ya. Boleh tak saya postpone dulu untuk jawab soalan tu? Tapi my first guess is due to the lack of estrogen secretion semasa dia grow. Okay, cikgu. Okay ya. Tapi saya simpan dulu soalan tu. Saya akan check balik. Okay Cikgu, yes. usually the cause of mutation ni external factors Untuk level kita yes. Untuk level kita yes. Tapi kalau kita pergi higher level, dia macam banyak lagi yang perlu dijelaskan lah. Tapi untuk level kita, kita kata because of exposure to different mutagen lah. Okay. Tapi macam nak kata apa penyakit-penyakit yang kita ada ni, as I mentioned, as you have pointed out lah, penyakit-penyakit tu kalau dia adalah penyakit yang inherited, so most likely generasi sekarang yang ada penyakit macam penyakit Turner, Klinefelter, Jacob, dia kejap. Untuk yang nak kata apa untuk penyakit macam Down syndrome, Klinefelter, Jacob yang melibatkan non-disjunction of chromosome ni, dia bukan saja disebabkan oleh exposure to mutagens, juga boleh disebabkan oleh the low quality of gamete produced. As we get older, the quality of gamete produced also decreases over time sebab kita punya sel badan dah jadi kurang cekap untuk buat meiosis. So non-disjunction tu berlaku disebabkan oleh we are getting old lah. Tidaklah semestinya disebabkan oleh exposure to mutagen jugalah. So that is why kita digalakkan untuk dapat anak pada ada peak duration dia lah. Untuk lelaki dengan perempuan lah, the quality of sperm and ovum tu decreases over time. So exposure to mutation agent atau mutagen is one of the explanation that we use to explain this. Tapi kalau macam kita nak kata penyakit macam apa tadi? Sickle cell lah, thalassemia tu lah, itu mungkin the first generation yang kena tu dia ada expose kepada mutation agent atau mutagen. Tapi bila dah kita tengok pada orang tu keturunan dia memang ada sickle cell thalassemia, most likely dia dapat sebab inherited lah, bukan sebab exposure to the mutagen. Okay. Adakah saya menjawab soalan? Yes, cikgu. Yes, thank you. Okay, jom. Ya. Apa disease yang disebabkan chromosomal aberration ni? Rasanya hari tu saya ada bagi a few example. Kejap ya. Contoh yang deletion ni ialah Cry-Do-Check kan. Kejap ya, tengok gambar balik. Yang ni. Contoh yang deletion ni ialah Cry-Do-Check. Sebab kromosom nombor 5 tu partly deleted. Yang lain-lain ni I have to check back. Rupanya saya tak bagi je. Okay. Nanti sekejap kat mana saya ambil gambar ni? Sebab dia, sekejap ke saya ada buat catatan ya. Sekejap saya check. Filter. Tak adalah. Nanti saya check dulu. Azra, itu pun soalan kedua yang saya kena revisit. Contoh penyakit lain ya. Untuk deletion ada Cry-Do-Check ya. Untuk penyakit yang chromosomal aberration ni saya check dulu Saya pun tak terfikir untuk cari contoh chromosomal aberration. Alright. Saya simpan dulu soalan tu. Ada lagi soalan lain? Berapa hari bulan hari ni? 24. Alright. Kita pergi ke genetic engineering ya. I think I've already given you the apa tu nama the link. So boleh masuk kat situ dulu. Okay. Wah, kita dah sampai final chapter
Okay, sekejap. Okay, the next one. Alright, genetic engineering. Okay, dah ada orang dalam ni. Okay, so untuk genetic engineering, okay ya. Ni kita dah buat. Sorry. Okay ya, so untuk genetic engineering, dalam genetic engineering kita akan discuss about genetically modified organism, genetically modified food. Kita cerita pasal DNA profiling, kita akan cerita pasal apa tu nama dia, recombinant DNA, recombinant technology and so on and so forth lah. So sebelum kita pergi dengan lebih jauh, maksud genetic engineering ni is basically we are talking about a gene manipulation technique yang melibatkan beberapa proses yang berbeza-beza, tetapi yang kita akan discuss kat sini ialah recombinant DNA teknologi lah. Mostly kita akan bincang pasal recombinant DNA teknologi dan kemudian ada cerita sikit pasal cloning, tissue culture and so on and so forth ya. So matlamat genetic engineering ialah untuk modify genetic material of an organism so that we can produce new combination of genes to achieve several objectives, sama ada to increase the quality of life ke, atau to produce for economical reason atau financial reason ke, atau to improve production ke dan sebagainya lah. So ada satu istilah yang kita kena fahami dekat sini, iaitu selalunya bila kita cakap pasal genetic engineering, kita sentiasa akan kaitkan dengan prosedur yang ditunjukkan dalam gambar ni, iaitu DNA recombinant technology. Dekat sini tak ada soalannya. If you want to draw untuk buat catatan pun boleh ya. Tujuan saya letak tu supaya kalau ada yang nak tulis-tulis pun boleh. Okay, so dalam recombinant DNA recombinant technology ni kita akan lihat sebahagian daripada gene dari satu spesies dimasukkan ke dalam DNA spesies lain, dan kemudian bila dah masuk ke dalam spesies lain tu boleh menghasilkan protein walaupun the gene information comes from another species. So apabila kalau kita tengok dalam contoh ni kan, gene for the growth hormone is taken out from a human cell and then combined with a DNA, plasmid DNA from inside the E. coli, bacteria E. coli. So bacteria E. coli tu now DNA tu kita panggil sebagai recombinant DNA sebab dia sebahagian daripada plasmid tu sudah include the gene for human growth hormone. So recombinant DNA tu dimasukkan ke dalam bakteria dan bakteria tu can now produce the human growth hormone. So kalau kalau sesuatu organism itu dia punya genetic composition berubah, berubah due to manipulation of genes, jadi kita panggil organism tu sebagai genetically modified organism atau GMO. Okay, lepas tu disebabkan bakteria ini dia punya plasmid DNA tu ada human growth hormone, ada gene daripada human DNA. Jadi kita panggil bakteria ni sebagai transgenic organism. Okay, so kalau kita buat gene manipulation dan dalam gene manipulation tu melibatkan gabungan gabungan gene daripada spesies yang berbeza ke dalam sesuatu organism, maka kita panggil organism tu sebagai genetically modified organism. Dikenali sebagai transgenic organism. Okey, kenapa saya nyatakan pasal ni? Sebab
semua organism yang gene dia berubah disebabkan oleh genetic engineering, kita panggil sebagai GMO. Tetapi tak semua GMO adalah transgenik. For example, tadi kita tengok apa tadi? Kita tengok E. coli, dalam dia ada gene manusia untuk buat growth hormone. So, gene spesies yang berbeza masuk ke dalam bakteria E. coli. So, E. coli itu dah jadi transgenic organism. Manakala ini dua contoh yang kita ada dalam textbook kita kan, iaitu ada apa nama dia? Untuk lembu ni, dia boleh menghasilkan sejenis protein, dia boleh hasilkan susu yang tidak mempunyai beta lactoglobulin, iaitu protein susu yang menyebabkan allergic reaction. Kemudian manakala kambing tu pula dia ada human gene yang menghasilkan blood clotting factor. Jadi susu yang dihasilkan oleh kambing ini mempunyai blood clotting factor, sesuai lah untuk orang yang hemofilia minum. Okay, so kambing dengan lembu ni sebab dia ada human gene dalam diorang punya DNA, so diorang adalah transgenic organism. Okay, apa cerita dengan apple ni pula? Okay, apple ni, conventional apple selepas 8 jam dia jadi browning, tapi Arctic apple tidak. Kenapa? Sebab dalam gene buah apple ni, the gene sequence untuk enzim yang menyebabkan the browning of apple tu telah telah di-muted nak kata remove, kata muted ya. Boleh tak kata muted kat sini? Boleh lah. Okay. So dalam apple biasa ada satu gene ni yang membawa genetic information untuk cara-cara membuat enzim yang menyebabkan the apple turns brown. Nama enzim tu ialah enzim PPO. So dalam Arctic apple, this particular gene is quote unquote silenced. Dia tidak boleh dibaca oleh semasa proses transcription, tidak boleh dibaca, jadi menyebabkan enzim PPO ni tidak boleh dihasilkan. The gene information on how to produce enzim PPO ni tidak boleh dibaca dan tidak boleh menyebabkan ribosom tak bolehlah nak buat enzim PPO ni. So disebabkan Arctic apple ni dia punya gene dia punya DNA tidak mempunyai gene daripada organism lain, hanya gene dia sendiri yang berubah, tidak melibatkan spesies lain. Jadi kita panggil Arctic apple ni sebagai genetically modified organism but not transgenic organism. Okay, dia tak transgenik lah sebab dia berubah dalam diri dia saja, tidak melibatkan spesies lain. Kalau dia berubah disebabkan oleh kehadiran gene spesies lain, barulah kita panggil sebagai transgenic organism. Itu dia punya essence dia, itu main point dia. Okay, jom kita tengok kat sini. Okay, so ada dua istilah yang kita dah perkenalkan kat sini, iaitu genetic engineering and also genetically modified organism. Can you explain the relationship between genetic engineering and genetically modified organism? Okay, apakah hubungan antara kedua-dua istilah ini? Mungkin boleh mula dengan maksud dia. Okay.
Okay, good. Okay, boleh start dengan dia punya description of the process. Good, teruskan. Cikgu, can we use GMO ke kena tulis penuh? Boleh tulis GMO, tak apa. It's a standard acronym. Alright. So, kita mulakan dengan maksud genetic engineering tu. Good. Gene manipulation technique to modify organisms. Genetic content, boleh. Genetic material pun boleh. To produce new combination of genes, very good. Yes, sebab kita akan tutup dengan apa, hasil daripada genetic engineering tu adalah genetically modified organism. Boleh. So it involve, kejap, ada tak sebut pasal DNA recombinant technology? Yes, good. Transfer of DNA segment from one organism to another. Yes, good. Teruskan. So, bagi tahu dia punya karakteristik iaitu teknik. Okay, genetic engineering tu adalah teknik untuk modify organism genetic material. Dia punya proses dia ialah a segment of DNA from one organism transfer to another to produce recombinant DNA. Nama proses tu ialah DNA recombinant technology. Good. Dan hasil daripada DNA recombinant technology tu adalah genetically modified organism. Good. Betul. That is a good flow, ya. Alright. Nanti for the next part, kita nak tengok satu lagi contoh soalan yang berkaitan, ya. Tak nampak pula kat yang bawah ni, ya. Sekejap. Alright. Jadi kecil sangat pula, tak nampak dalam Google Meet dia. Okay, I think I can see. I can still see. Alright, itu dia punya essence lah. Genetic engineering tu, feature dia ialah, ciri dia adalah teknik used to modify organism genetic material. Nombor 2, kita cerita kaedah dia. A segment, gene segment of one organism transfer to another. Nama proses tu adalah DNA recombinant technology. Poin yang ketiga, essence dia ialah proses tadi tu menghasilkan organism with new combination of genes called genetically modified organism. And since
this particular organism have the gene of a different species, it is also known as transgenic organism. Boleh, tak ada masalah. Okay, you are on the right track. Very good. Okay, that is the essence ya. Apa jangan risau. Maka ada 3. Risau pula kamu tulis panjang-panjang ni. Yang penting ambil essence dia dulu ya. Risau pula. Nanti kan takut kamu baca, nanti kamu rasa apa boleh ke buat masa exam tulis panjang macam ni ya? Boleh mencapai ke? Boleh. Jangan risau ya. Alright. So, from the genetically modified organism, kita boleh dapatkan atau kita boleh tuai atau harvest genetically modified food. So, since kita dapat, nak kata apa ya, kita dapat daripada proses DNA recombinant technology tadi, kita dapat transgenic organism, and this transgenic organism will grow and then we harvest, kita dapatlah genetically modified food. So apakah ciri-ciri genetically modified food ni? Can you give at least 2 karakteristik pun cukup lah. 4 ni macam banyak sangat pula. 2 karakteristik pun boleh ya. So for example yang saya bagi dekat sini ialah golden rice lah. Golden rice ni is a famous example of a genetically modified food. So apa tu? Golden rice ni famous sebab tujuan dia adalah untuk mengatasi masalah buta dalam kalangan kanak-kanak disebabkan kekurangan vitamin A. So rabun malam, sorry. So disebabkan dia rabun malam dan dia juga sampai boleh ke tak menyebabkan permanent blindness, isu dia sekarang ialah vitamin A ni adalah vitamin yang larut lemak dan boleh diperoleh daripada sumber-sumber protein. Jadi masalah dia sekarang di negara-negara miskin, macam mana mereka nak dapat sumber protein kan? Daging kan mahal. So they can only eat rice. Rice saja dalam kemampuan mereka, income bracket mereka tu boleh beli rice saja. So that is why they conduct recombinant DNA technology, inserted the gene for producing vitamin A from, diambil daripada mana ya, tak ingat pula gene vitamin A ni. Diambil daripada bakteria. Okay, diambil daripada bakteria, Arena bacteria. Alright. So, bila dia consume nasi, dia pun dapat vitamin A lah. Alright, good. So, antara ciri-ciri, kenapa ciri-ciri resistant to herbicide, resistant to disease, ada application in medicine, tolerance to heavy metals, resistant to pests. Kenapa banyak yang berkaitan dengan herbicide dengan pest? Sebab banyak research pasal genetically modified plants ni adalah sponsored by company
yang buat racun perosak macam company besar macam Monsanto. So if you are inspired to do such research, saya memang recommend lah kerja dengan company-company yang servis sektor pertanian ni, sebab crop antara sektor yang sentiasa ada keperluan ialah sektor pertanian, sebab semua orang dependent kepada crop kan, dependent pada food. So macam company-company besar ni, dia sponsor studies untuk menghasilkan spesies pokok, spesies crop yang resistant to herbicide, so that their herbicide atau racun perosak mereka adalah tidak harmful kepada crop. So orang pun akan lebih ramai beli. Sebab itulah ada crop resistance dengan pest resistance. And then heavy metal tu sebab we are increasingly exposed to various heavy metals from industrial activities kan. So ini tak payahlah, ini tak payah jawab ya. So disebabkan kehadiran heavy metals tadi tu, there is a need to produce plants that are resistant to heavy metals. Malahan kita juga dalam proses, dalam usaha untuk menghasilkan GMO yang boleh jadi sort of macam boleh buat clean up untuk heavy metals yang expose kepada kita punya persekitaran ya. So macam dia 2 in 1 lah, dapat pokok dan dapat bersihkan alam sekitar. So, one of the famous examples of recombinant DNA technology is the use of E. coli to produce insulin. So, based on your understanding, can you complete the labels here? Okay, boleh tak kamu lengkapkan label pada langkah-langkah ni? Amboi, panjangnya dia buat garis. Right, silakan. Alright, so the first one tu, dah bertindih pula ya, saya tengok satu-satu Okay, yang label, sekejap nombor 1 tu adalah nama sel tu. So, yang ni saya bagilah tak apa. Nombor 1 tu ialah human cell. Nombor 3 tu baru plasmid. Sebab plasmid refers to the circular DNA inside the bacteria. Okay. The first is human cell. Nombor 3 tu baru plasmid ya. So nombor 2 tu apa? Nombor 2 tu refers to the bacteria. Dah bagi jawapan pula. Nombor 2 tu bakteria lah. Okay, label 1 dengan label 2 tu lebih kepada nama sel tersebut ya. Okay, 1, 2, 3 dah habaq mai. Sila sila penuhkan dekat label-label lain pula ya. Okay, so make sense lah dekat mana nak tulis insulin gene kan. Pandai dia. Alright, teruskan.
Alright, very good. Okay, so nombor 1 human cell, nombor 2 bakteria. Boleh tanda dekat diri sendiri. Dah lama dah saya tak minta tanda kat diri sendiri dia. Kalau nak tanda boleh tanda Nombor 3 plasmid. Okay. Okay, so from the human cell, DNA, the DNA that contains the gene for insulin akan dikenal pasti. Lepas tu the sequence, the gene itself will be cut using restriction enzyme, atau saya suka istilah ni dalam bahasa Melayu menggunakan enzim pembatasan. Rasa macam askar pula, askar di perbatasan. So using restriction enzyme, the gene for insulin is cut and removed from the DNA. So nombor 4 tu ialah insulin gene lah. Okay, and then nombor 3 tu adalah plasmid. It is a circular DNA that is used as a vector. Okay, sebab dia tukang bawa kan. Tukang bawa kita panggil vector ya. Okay, cloning vector. So, using the restriction enzyme also, we cut the E-core 1 part of the plasmid. Okay, kita potong sebahagian daripada plasmid supaya dia terbuka, plasmid tu terbuka dan bersedia untuk menerima attachment of additional genes. So, once it is cut, okay, lepas tu insulin gene pun dimasukkan ke dalam plasmid. The plasmid then recombine to form recombinant plasma. Label nombor 5 ya. Recombinant plasmid, sorry. Nombor 5 tu recombinant plasmid. So, dalam recombinant plasmid tu, number 6 mengandungi human insulin gene. So, number 6 is human insulin gene, and then plasmid tu dimasukkan semula ke dalam E. coli. So, since the E. coli now has plasmid that contains human insulin gene, maka kita panggillah bakteria itu sebagai transgenic bacterium. So, bila dah dapat ni, ini masa first time buat je. Sekarang ni tak adalah setiap kali pun nak produce transgenic bacterium ni, sebab bakteria kan has the ability to no, don't telephone here. Okay, transgenic bacterium ni apa nak sebut dia buat cloning. Dia buat binary fission banyak-banyak kali, dia buat mitosis banyak-banyak kali, they produce large numbers of bacteria within hours. Lepas tu boleh ni lah, boleh produce, they can now produce insulin gene in high volume. So sama juga masa kita discuss pasal last year, kalau kamu ingat, kita ada belajar pasal hormon kan. So kita ada sebut pasal kalau kekurangan growth hormone tu jadi dwarfism, and then salah satu cara nak mengatasi dia ialah ambil growth hormone injection during growth period tu. So ini adalah antara aplikasi recombinant DNA lah, menghasilkan hormon untuk sebagai medication atau rawatan kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hormon lah. For example, macam insulin ni disebabkan oleh penyakit kencing manis, diabetes mellitus, manakala dwarfism disebabkan oleh kekurangan growth hormone. So, soalan yang berkaitan dengan proses ni biasanya ditanya dalam bentuk esei macam ni, 6 marks. So, proses yang kamu cerita tadi, okay, dalam konteks soalan ni, dia minta kamu cerita dalam bentuk ayat pula. Okay, so jom kita cuba sama-sama cerita pasal proses ni. Kalau kita tengok pada soalan, dari awal sampai habis, dia tak bagi tahu nama proses ni apa. So we can start from there. What is the name of the process? Number 1. Number 2, setiap arrow tu dia tak bagi tahu nama proses. So mungkin kita bagi tahu arrow tu melambangkan proses apa, ataupun dia tak bagi tahu the use of certain types of enzyme. Kita boleh bagi tahu. Lepas tu
Nama hasil daripada proses ni, istilah yang kita gunakan untuk describe the organism produce at the end of the process pun boleh bagi tahu ya. Okey, teruskan. Sorry. Teruskan. Okey, nama proses dia ialah genetic engineering. Kejap. Saya rasa dekat soalan disebut genetic engineering. Istilah genetic engineering kita tak boleh guna. Tapi specifically teknik ni, nama teknik ni apa? Menggunakan teknik DNA recombinant technology. Good. Pandai. Okey, kita tak boleh sebut genetic engineering sebab dalam soalan dia dah habaq mai. So kita kena, sebab dia tulis di situ recombinant DNA kan. So kaedah dia ialah menggunakan DNA recombinant technology lah. Good. Okey, teruskan. Okey, sekejap nak semak dulu. Okay, so nama teknik dia ialah DNA recombinant technology, and then based from the diagram, antara poin-poin yang kita boleh cerita dekat situ ialah walaupun dia dah bagi statement kat situ gene for insulin production, tapi apa proses yang berlaku dekat situ, kita boleh kata gene for insulin production is identified. Kan? Identify tu yang memberikan ownership kepada statement tu lah. Gene for insulin production is identified. Nombor dua, and then ataupun taken out. Taken out from the human cell pun boleh. Lepas tu bila dah identify, kita buat apa? Yes, cut using restriction enzyme. Good, Azra. Yes, Alisa pun ada sebut. Okay, Aina kena tambah sikit cut using restriction enzyme. Baru lebih tepat ya. Potong guna apa? Guna restriction enzyme. Good. Okay, dah cut guna restriction enzyme. Lepas tu inserted kan? The gene is inserted into the plasmid. Kan? Plasmid of E. coli. Boleh. Lepas tu bila dah inserted, it will produce recombinant DNA that contains human gene for insulin production. That is point number 4. Okay, bila insulin gene tadi inserted into the plasmid, it produces recombinant DNA that contains human
gene for insulin production. Bagus. Kemudian lepas recombinant DNA tu dia ada arrow. Arrow tu maksud dia apa? Oh, recombinant plasmid tu inserted into the bacteria. Kan? So bila dah inserted to bacteria, point number 6, nama bacteria tu sekarang ialah transgenic bacteria. Yes, I agree with you Izamani. Good. Nama dia ialah transgenic bacteria. Dah number 6. Number 7, boleh tak lagi? Number 7, kita boleh kata the bacteria will start to reproduce, to produce a large number of insulin. Point number 7. Point number 8, the insulin produced is used for, sorry dah habis masa. Last ya. The insulin produced. Cikgu, Yeah. what happens to the bacteria after the insulin is extracted? Dia akan terus digunakan sampailah habis dia punya lifespan, sebab lifespan bakteria ni pendek, tapi bakteria dia akan terus hidup dia macam biasalah. Dia akan buat mitosis, dia akan buat binary fission untuk menghasilkan generasi seterusnya. It is not removed lah, because they are living organisms that can continuously produce insulin sampai the end of its life lah. Walaupun lifespan dia pendek, tapi dia reproduce very fast. So purpose dia memang as cloning vector tu je lah. Dan dan boleh produce insulin lah. Oh, okay. Alright. So basically kita produce insulin manufacturer outside our body. So point dia sampai, tak silap saya point dia ada sampai 8 to 9 points. Markah dia ialah 6. Antara istilah-istilah yang kita cari ialah recombinant DNA recombinant technology, restriction enzyme, insertion, human gene insertion, recombinant DNA, dah memang ada dalam soalan, transgenic bacteria, istilah-istilah tu kita carilah. Last kali kita boleh cakap lah, boleh produce insulin in high quantity. Okay, so sepatutnya selepas ni ialah bioteknologi. Tak apalah, kita simpan soalan bioteknologi ni for the next class. Nanti fikirkan sepanjang minggu ni kamu nak buat revision untuk chapter berapa. At least bagi tahu kita, I hope we can come up to a decision by Friday, so that saya boleh ambil masa weekend ni untuk better prepare lah for your revision process ya. Cikgu. Ya. Tanya, in buku teks kan dia ada cakap DNA ligase enzyme. Maksud dia apa Oh, DNA ligase enzyme tu kan DNA dia kan exist in kejap ya, dia ada dua dia ada dua benang. Dia ada two strands of DNA kan. So in order to open the two strands of DNA, untuk pisahkan the two strands, kita guna enzim DNA ligase. Bila dah buka, barulah restriction enzyme tu boleh potong. Kejap ya. Ada tak gambar? Nanti saya cuba cari gambar yang lebih baik. Tapi itu adalah nak kata in general, our DNA exists in pairs. In order for restriction enzyme to work, we have to open up the pairs first using DNA ligase. Lepas tu baru restriction enzyme potong. Adakah saya menjawab soalan? Yes. Okay. Saya cari gambar dia ya. Alright. Ada 3 soalan ni saya hutang ni. Okay, ya. I think you punya address. Alright. So, sorry. Selain daripada 3 soalan yang saya hutang tu, ada lagi tak soalan-soalan lain? Atau part yang nak saya ulang? Adik, where you going? Okay. Kakak lukis. Abang lukis. Dia ada drawing sih. Awak ada writing? Can you read? Oh, insulin production ya. Okay. Last question. Alright. Okay, nanti kita discuss.
Tak sangka ya, dah habis dah syllabus form 5. Dekat sekolah dah habis dah ke? Syllabus form 5 mesti dah habis kan? Belum rasanya. Ya ke? Oh okey, tak apa. Sebab variation tu saya pergi cepat kan. Okay, tak apa. Nanti kita discuss, saya buat poll sikit, lepas tu nanti kamu pilih nak masuk mana. Okay, insulin production tu ya. Dia punya banyak sebenarnya TED Talk pasal DNA recombinant ni sebab the use of restriction enzyme ni is fairly new dan TED Talk pasal dia adalah banyak lah. Nama teknik dia ialah teknik pemotongan kita panggil sebagai CRISPR. So bila ada CRISPR tu orang yang tak ada lab pun boleh buat recombinant teknologi ni lah. Memang ada. Saya baru tengok dia punya dokumentari dekat Netflix. Dia buat dekat dia punya share je buat restriction enzyme, guna restriction enzyme tu. Boleh beli je pun. So macam tak apalah, nanti kita tengok Alright. Okay, nanti saya check balik all of your questions ni. Saya akan tukar PDF ni kepada student page sebab next week kita akan tengok balik ya. So thank you so much. Sorry for taking 6 minutes of your time. That is all for today. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.